Pagi semua. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi kopi tiam kita pada pagi ini. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, di sini sebenarnya saya sangat berbangga lah sebenarnya. Sekali lagi saya beri peluang dan ruang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, untuk bersama dengan kita punya Sifu pagi ini, sesi kopi tiam pada tahun 2022. Ya, Sifu, terima kasih semua. Jadi, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat-sangat sebelum itu saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Terima kasih sekali lagi kerana berada bersama-sama dengan kita pada pagi yang amat luar biasa ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak perkatakan pada hari ini, tajuk sebelum tu, terima kasih kepada saya punya Cikgu Azizi yang memperkenalkan Atomy kepada saya. Terima kasih kepada Daddy Chua. Yang mana Daddy Chua adalah seorang yang selalu memberi inspirasi kata-kata semangat kepada saya. Terima kasih kepada Sharon Rose Master kita, Cialin, dan juga terima kasih kepada semua Sharon Rose Master yang berada, terutamanya macam Dia, macam SRM Jojo yang sentiasa membantu, termasuk juga Sifu yang sentiasa membantu saya dalam menjalankan perniagaan yang sangat luar biasa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini akan dibicarakan tentang apa tahu? Tentang sains kejayaan. Hari ini Sifu nak ajak kita sains. Siapa tak masuk memang rugi. WhatsApp kawan-kawan anda yang belum masuk lagi tu. Saya tengok dalam ni terlalu sikit sangat ni. Mana lagi kawan-kawan kita yang lain ni yang nak berjaya bersama-sama kita di dalam Atomy ni. Baru ada 23 orang. Alah, ruginya kalau lain-lain kawan-kawan anda belum join. Cepat hantarkan WhatsApp, call kawan-kawan anda supaya mereka masuk bersama-sama untuk mempelajari sesuatu yang sangat luar biasa yang tak dapat ke tempat lain. Dekat sini saja ada. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak beri ruang kepada kita punya Sifu sikit untuk bagi kata-kata permulaan di pagi yang amat hebat ini. Persilakan Sifu. Terima kasih SB Sapawi. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Hari ini seperti biasa kita akan relax. So di dalam sesi kopi tiam ni adalah sesi untuk kita tanya soalan yang berkenaan dengan Atomy. Bagaimana kita nak berjaya, bagaimana kita nak laksanakan bisnes Atomy ini, bagaimana, apakah cara yang kaedah terbaik untuk berjaya. So apa yang kita boleh buat di sini ialah kita ada banyak leader-leader yang akan bersama kita untuk memberi pengalaman, berkongsi pengalaman mereka dengan anda-anda semua. Bukan saya saja, setiap orang bisa kemukakan pandangan dan cadangan untuk membantu sesama sendiri. So maka itu jangan kita rasa macam kelas ini bukan kelas ini bukan sesi untuk kita belajar saja, kita ini sesi untuk kita buat perkongsian juga. So kepada semua leader yang hadir hari ini, selamat pagi. Saya harap leader-leader semua di dalam kopi tiam ni anda semua haruslah buka kamera. Kerana tanpa kamera macam mana kita nak berbincang, macam saya pergi ke kedai kopi tapi bayangan muka you saja atau gerak geri kelakuan you. So kita nak tengok kalau boleh anda semua kerjasama bukalah video supaya kita boleh berkenalan dan boleh bersembang-sembang dalam session. Okay, so hari ini seperti yang Sapawi kata, hari ini kita nak cakap pasal sains kejayaan. Sains sains sesuatu yang tidak menipu anda tau. Itu panggil sains. Sains adalah sesuatu yang ternyata benar. Itu baru panggil sains. Sains kejayaan. Kalau anda nak tahu sains kejayaan dan kalau anda harap kawan-kawan anda ingin mengetahui bagaimana nak berjaya di dalam Atomy, maka jemputlah mereka masuk sempat lagi. Jemputlah mereka masuk untuk mendengar sains kejayaan.
Bagaimana kita nak berjaya bukan dari atomi saja, dari segala apa yang kita buat. Nak dengar tak? Nak dengar nak faham tak apa tu sains kejayaan? Kalau nak bagi satu, bagi satu. Checkbox tulis satu saja, kita nak tengok siapa yang betul-betul nak. Okey, 2 orang je nak. Okey, bagus. So maka kalau orang yang semua nak dengar, tumpu perhatian dan kita bagi 1 minit, 2 minit untuk you call kawan you. Ini tentang sains yang kalau kita nak belajar di luar, perlukan banyak duit. Perlukan banyak duit. Saya mengeluarkan banyak. Saya telah bukan mengeluarkan, saya telah melabur banyak duit untuk belajar kursus-kursus ini. Hari ini saya akan bagi secara percuma. Okay? So kita nak tak kita adakan tabung kutipan. Siapa yang nak bagi kutipan RM1, RM2, RM3 mau tak? Tak perlu ke So hari ini kita bagi secara percuma. So sesiapa yang nak percuma dan nak kawan-kawan anda juga terima pendoman yang baik ini, maka jemputlah kawan anda, sharekan kita punya Kopitiam Session pada kawan anda. Sharekan pada mereka supaya mereka masuk dan mereka boleh menikmati kejayaan, sains kejayaan ini satu hari nanti. Khasnya kepada anak-anak kita, kalau kita ada anak-anak yang ingin berjaya, tapi dengan kondisi yang telah dikondisionkan oleh cikgu-cikgu dengan mak-mak seperti kita, apa yang kita beritahu anak-anak kita seperti apa yang mak dan ayah kita beritahu pada kita. Tahu tak apakah mak dan ayah kita beritahu pada kita bila kita masih kecil? Usaha tangga kejayaan. Itu mak cikgu pun sama, usaha tangga kejayaan. Bila pergi kita masuk kelas, cikgu beritahu apa tahu? Kena usaha dapat A lepas dah dapat A dapat CJ tinggi, you tentu berjaya. Tapi kita tahu 90% daripada manusia yang ikut cikgu dengan ikut mak bapak pergi usaha baca buku, baca, tapi mereka tak berjaya dalam hidup. So bukan saja usaha tangga kejayaan. Kalau anda nak tahu apa itu kejayaan, bagaimana nak berjaya dalam hidup, kita 5 minit lagi bagi orang pergi share. Sharekan, kalau jemput kawan-kawan, jemput anak-anak, jemput suami isteri, isteri jemput suami jemput isteri, panggil mereka masuk, dengar supaya mereka boleh membantu anda berjaya. Berjaya di sini ialah berjaya dari segi kewangan, dan di mana kalau kita ada kewangan, kita tentu ada kebebasan. Bila kita ada kewangan, kita tentu ada kebebasan. Bila kita ada kewangan, kita pasti ada lebih baik, kesihatan yang lebih baik, kerana kita mampu menggunakan duit untuk menjaga kesihatan kita. Betul tak? Bila kita ada kewangan, kita tentu ada kebahagiaan keluarga tanpa kita risau tentang kerana banyak rumah tangga huru-hara kerana tidak ada kewangan yang cukup menampung keperluan mereka. Betul tak? So, wang penting tak? Wang penting tak? Dalam bahasa Inggeris, money is not everything, but everything is money. Betul tak? Duit bukan segala-galanya, but segala-galanya perlu duit. Yang pernah dengar tak pepatah ni? Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu duit. So, duit itu penting. Dia adalah satu-satunya benda yang penting untuk kita mengendali hidup kita ni, duit. So, ada orang kata lah tak perlu duit lah. Tapi tak perlu duit, memang ada yang tak perlu duit pun gembira. Tapi kalau kita ada duit, maka lebihlah senang kita uruskan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita. So, duit adalah penting. Setuju tak? Siapa di sini yang tak setuju duit itu penting untuk di dalam dunia material ini? Dunia material ini, dunia kebendaan ini. Adakah duit penting? Duit kita boleh bagi kita satu keyakinan. Bagi kita keyakinan untuk hidup. Kerana segalanya perlu duit. Betul lah. Kita ada
So kita ada ramai orang yang setuju. Ada yang setengah tak setuju. Setuju. Hidup perlu duit segala-galanya. Okay. Okay, alright. Terima kasih yang setuju. So kepada anda semua, semoga anda semua bahagia. Semoga anda semua ada kebebasan masa satu hari nanti. Kebebasan kewangan. Ini adalah sesi apakah tujuannya saya mengajar. Saya berkongsi pengalaman untuk memastikan anda bahagia, anda mempunyai kebebasan masa dan anda juga mempunyai satu keyakinan hidup. So ini yang saya ajak. Yang saya tidak ajak benda-benda yang lain pada ini. Saya cuma ajak bagaimana kita memerlukan passive income untuk memberi kita kebahagiaan hidup. So sesi Kopitiam ni juga adalah sesi boleh tanya macam-macam soalan, tapi kena bersangkut paut dengan Tommy. Jangan tanya saya mengapa Najib tak masuk penjara lagi. Itu saya tak dijawab. Itu saya tak dijawab. Itu saya pun tak minat. Kerana sesuatu yang saya tak boleh mengawal, tak boleh saya kontrol, saya tak mau pergi fikir dan saya tak perlu pergi bincang. Setuju tak? So maka saya harap kita gunakan masa kita, kita gunakan mulut kita, kita gunakan tenaga kita untuk diri kita dan keluarga kita dan kawan-kawan kita untuk memperbaiki hidup mereka. Jangan gunakan sesuatu itu, kita duduk dalam kedai kopi, cakap pasal Azam Baki, cakap pasal Najib, pasal Muhyiddin, itu semua sesuatu yang kita boleh cakap, syok sendiri. Tapi kita tak boleh buat apa-apa pun. Sedih kan? Tapi ramai orang seronok. Seronok sembang kosong-kosong ini. Kedai kopi kita lain sikit. Dia positif. Dia bukan negatif. Okey. Sedih hari ini. Sedih sikit kerana buka video tu baru tak sampai 10 orang. Aduh, mungkin saya tutup video juga. Kita kongsi. Macam ni okey? Untuk video sembang dengan anda semua. Macam ni okey tak? Okey ya? Macam ni okey? Tak okey, tak nampak. Tak nampak kan? Sebab tu saya sembang dengan orang yang saya tak nampak. You orang kenal lah berpatut sikit. Okey, terima kasih Kishu. Buka video tak apa. Cuma tutup aura saja. Yang lain semua boleh buka. Video boleh buka. Sorry pasal bawa kereta. Pasal tu dengar. Tak apa. Buka bawa kereta pun baru saya hargai. Ui, bawa kereta pun dengar. Bagus. Okey. So you tengok Master Indran tengah duk mengurut. Nampak tak dia tengah duk mengurut? Dia bukan buka video. Mengurut tau. Tengah duk mengurut orang. Dia ahli pakar urut. Siapa yang sakit-sakit pergilah jumpa dia. Dekat Sungai Petani. Pakar urut. Pakar urut. Sakit pinggang, sakit sama sendi-sendi semua. Boleh jumpa Master Indran. Nampak tak dia tengah duk urut orang. Okey. Siapa yang kerja sini cuci mayat, jangan buka lah, jangan buka kamera. Tengah duk cuci mayat, jangan buka kamera. Saya takut. Alright. Okey, saya buka. Okey, buka video. Terima kasih. Buka video. Ira Kuantan dah buka video dah. Okey, bagus. Yalah, kenal lah, patut sikit buka video. Baru kita boleh sembang apa yang membuat. Jangan takut. Ira tengah duk adjust tudung, adjust tadi aurat tak tutup, sekarang dah aurat tutup dah. Tengok saya tengah adjust rambut. Macam tu boleh nampak lah, betul tak? Okey. Mak Ruby selalu buka video, hari ni tak buka video. Aurat tak tutup lagi. Tutup. Dah tutup dah. Dah handsome Sibu. Dah handsome Terima kasih. Dah handsome Sibu. Dah handsome Rambut baru mandi, baru exercise mandi, rambut pun tak terurus lagi. Okey, good morning, selamat pagi semua. Kita ada ramai orang. Kita tengok ada siapa yang baru tak? Baru pertama kali masuk sesi Kopitiam. Bagi tiga baru saja. Azli baru. Terima kasih Azli. Siapa yang perkenalkan Azli masuk Tommy? Asyadi. Terima kasih. You kena hargai. Satu hari nanti you pasti hargai apa yang Asyadi perkenalkan kepada you. Satu ketika dulu bila saya diperkenalkan Tommy oleh orang Korea ni, saya tak tahu hargai.
Saya tak tahu hargai. Sampai hari ini baru saya tahu. Baru-baru ni bila saya telah berjaya, saya telah menikmati kebebasan kewangan, saya dah nampak kebaikan Atomy tu, saya hargai saya punya leader orang Korea yang perkenalkan pada saya Atomy. Semalam pun saya call dia sembang-sembang kosong kerana rindu lama tak jumpa. Hargai. Ini adalah tanda-tanda kita menghargai leader kita. So memang dia sesuatu dia walaupun dia susah berkomunikasi tapi dia hati dia dengan niatnya yang baik memperkenalkan pada saya betul-betul hargai. So semalam sembang dengan dia, sembang dengan isteri dia. Seronok. So ada lagi siapa yang belum lagi? Selamat pagi Nara. Narasia. Kita jumpa Narasia ada dekat sini. Buka video saja saya sebut nama. Yang tak buka video semua, dia orang tak kenal saya pun tak mau kenal mereka lagi. Buka video. Tolong buka video. Di mana saya boleh kenal semua orang leader-leader yang saya hormati. Buka video. Jangan takut berada di mana anda berada. Makan roti canai pun tak apa. Buka lah video. Cuma kita nak tengok kita berinteraksi. Alright, saya kembali pada Safawi. Safawi nak cakap apa-apa sebelum kita mulakan sesi kita, Safawi. Okey. Okey, terima kasih Sifu. Terima kasih. Tengok Sifu sebenarnya dia bukannya nak dia nak kenal orang tu. Kalau setakat nama, kadang-kadang dia pun sebab Sifu ni keistimewaan dia apa tuan-tuan dan puan-puan. Dia tengok sekali saja muka kita. Lepas tu dia tahu nama kita jumpa dia kali kedua, dia terus bagi tahu. You bukan nama you Carol, you Safawi. Dia cepat. Begitu juga berlaku dekat saya tau. Dia tengok sekali saja. Tapi dia kena tengok muka lah. Kalau video semua tutup, dia nak tengok, dia nak kenal macam mana. Untungnya kalau kenal Sifu ni tuan-tuan dan puan-puan, banyak ilmu yang kita boleh dapat daripada beliau. Kalau dia tak kenal kita, macam mana dia nak surahkan apa yang dia ada dekat kita kan? Jadi saya haraplah Sifu banyak kali duk cakap buka video. Jadi ini bukan saja-saja tapi sebenarnya adalah satu apa yang Sifu nak kenal, mengenali anda lebih daripada yang sebelum-sebelum ni. Sebab apa beliau nak kenal? Sebab beliau nak bantu. Kalau beliau tak kenal macam mana beliau nak bantu kan? Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekiranya lah tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan yang terbuku lah nanti selepas sesi Sifu dah cerita tentang sains kejayaan ni semua, dan ada apa-apa soalan yang tuan-tuan dan puan-puan nak tanya, mungkin segan nak tanya ataupun satu nak tanya melalui kita unmute-kan kita punya suara, kita boleh tanya direct, ataupun kalau nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan tanyalah dalam chat box. Tulis kat sana, insya-Allah saya akan ambil apa yang tuan-tuan tanya tu, saya akan record, lepas tu saya akan buat pertanyaan kepada Sifu, mungkin pertengahan Sifu punya presentation nanti ataupun di penghujungnya lah. Jadi tuan-tuan tak perlu risau sebab apa pentingnya kalau kita pergi ke saya bagi satu ni lah. Dulu saya pun ada buat macam-macam punya perniagaan. Kita nak jumpa kita punya orang nombor satu dalam syarikat tersebut. Memang sangat-sangat susah tau. Dia lalu pun, dia datang pun, dia just lalu terus masuk kat office dia lah. Tetapi di sini, orang nombor satu kita di Arirang Center ialah kita punya Sifu Siti Chan ni. Dia sanggup bersama-sama dengan kita walaupun kita masih baru, masih baby, tapi beliau datang. Dan beliau akan tunjuk ajar cara. Jadi kita, macam hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat bertuah tau. Sebab tuan-tuan boleh tanya direct kepada kita punya Sifu. Direct kepada kita punya orang nombor satu dekat Arirang Center ni. Yang ada banyak pengalaman, yang ada melalui banyak rintangan. InsyaAllah saya rasa beliau boleh menjawab, boleh menyelesaikan masalah anda dan beliau juga boleh tambah nilai kepada anda semua. Jadi kalau anda tak nak bertanya, anda tak nak buka kamera, anda tak nak beliau kenal, anda tak nak ada masalah yang anda hadapi, anda tak nak tanya, jadi sangat-sangat rugi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya rasa ada ramai dekat sini, sekarang dah ada 54 orang, alhamdulillah. Saya rasa selepas ni akan ada tambahan lagi orang yang akan masuk dalam kita punya ni. Jadi saya pun tak nak
ambil masa banyak. So, kita nak teruja sangat ni, nak tahu ni apa dia ni sifu sains kejayaan ni. Dulu saya masa sekolah menengah saya belajar sains paduan. Sekarang Sifu nak ajar kita sains kejayaan. Jadi saya sangat-sangat berharap Sifu hari ini kita bagi tumpuan yang sepenuhnya kepada Sifu. Apa yang beliau cakap, ambil nota, tulis supaya benda tu kita selalu tengok, dia akan lekat dalam kita punya minda ataupun dalam kita punya otak kita. Okey. So saya persilakan Sifu. Teruskan. Terima kasih. Okey. Baik. Terima kasih Safawi. So hari ini kita nak ceritakan sains kejayaan. Sains kejayaan, tak kisah apa yang kita lakukan, kalau kita ikut kaedah-kaedah ni, kita pasti berjaya. Adakah anda bersedia untuk belajar sains kejayaan dalam hidup? Sains kejayaan dalam hidup. Adakah anda bersedia? Kalau anda dah bersedia, kita boleh mula. Ready ya, ready. Kalau ready, bersedia, tulis sedia. Kita nak mula dah. Kita nak mula sains kejayaan. Dan harap-harap anda semua boleh ingat dalam pemikiran kita. Jangan saja tulis, kita kena ingat. Jangan tulis buku saja ingat. Otak kita tak ingat. Kita kenalah ingat. Ada orang dia tulis dalam buku kan. Lepas dah sesi tutup, dia lupa dah. Dia kata saya dah tulis dalam buku. Tapi apa yang you belajar? Saya tengok buku. Tak guna, itu tak penting. Yang penting sekali tulis dalam kepala otak kita yang paling penting. Kita tulis dalam kepala otak kita, bukan tulis dalam buku. So ada orang kan, dia beli buku kan, dia kata tak payah baca lah, bila senang saya baca. Lepas 2-3 tahun dia tak baca buku tersebut, tapi dia ada beli lah. Orang tanya dia, ada tengok buku ni? Ada, tapi dia tak pernah baca. Tapi dengan beli buku dia ingat dia sudah pandai. Ada manusia macam tu juga, ada tak? Siapa di sini manusia macam tu? Dulu saya antara satulah manusia macam tu. Beli buku banyak, tapi baca 2-3 ke depan saya tutup dah. Malas nak baca. Tapi sekarang saya berlainan sikit. Kerana saya baca bukan untuk diri saya. Saya baca untuk siapa? Saya baca untuk anda. Best tak? Bila kita buat untuk orang lain, kita akan buat dengan bersungguh-sungguh. Tapi bila kita buat untuk diri kita, kadang-kadang kita malas. So di Atomy ajak kita konsep membantu orang lain. So hari ini saya baca. Saya baca dengan niat saya nak mengajar. Saya baca dengan niat saya nak berkongsi apa yang saya tahu. Best tak? Tak best. Tak best lah. Best tak best? Okey. Okey, kita tengok. Okey, bagus. Selamat pagi semua. Okey, kita akan mula. Bersedia? Kita akan mula. Kita akan mula sesuatu yang harap-harap memanfaatkan anda. Okey, sains kejayaan nombor 1. Kalau kita nak berjaya dalam hidup, senang saja, tak susah. Lilis Susanti. Tengok sekejap dah dia tutup dah. Apa ni Lilis? Lilis Susanti dari mana? Dari Indonesia kah daripada Malaysia? Lilis Susanti. Nama macam orang Indonesia. Dari Indonesia, Mr. Chan. Oh, Indonesia, bagus. Selamat datang. Selamat pagi. Okey, so sains kejayaan pertama. Kalau kita nak berjaya, semudah ABC ya. Kaedah pertama ialah kalau kita nak berjaya, mudah saja. Cari orang yang berjaya dan ikut apa mereka buat, kita pasti berjaya. Betul tak? Kalau kita nak berjaya, kita cari orang yang berjaya. Khasnya di Atomy, orang yang telah berjaya di Atomy. Apa yang mereka buat, kita ikut apa mereka buat. Dan kejayaan pasti akan terjadi. Betul tak? Mudah kan? Kaedah pertama mudah tak? So sini kita kena tahu, mengenal pasti. Bagaimana kita nak mengenal pasti? Tak payah susah-susah. Kita mengenal pasti dengan mengikut apa yang leader kita buat. Leader kita buat. Lalu leader suruh masuk kopitiam, maka kita masuklah. Tak perlulah tanya banyak-banyak, kerana kita perlu ialah masa saja. Leader saya buat apa, saya buat. Kalau dia mendapat pendapatan 10,000, saya pun pasti akan mendapat pendapatan 10,000. Betul tak? Dulu bila saya naik saya diajak untuk menjadi mendaki bukit. Setiap minggu hari Khamis kami ada satu kumpulan mendaki bukit. Saya takut naik bukit kerana banyak orang kata naik bukit boleh hilang di atas bukit. Kita takut.
Betul tak? Bila kita takut, kita tak berani naik. Tapi kita nak exercise. Kita nak berkumpulan. Kita nak enjoy mendaki bukit tersebut. So apa yang saya buat? Saya kata, tak apalah. Saya tak tahu saya sedia tak sedia. Tapi saya nak naik bukit. Saya nak pergi exercise. Dia orang panggil apa tu? Dia orang panggil apa? Grup apa tu? Saya pun lupa dah. Lama tak naik dah. Saya tak tahu lah panggil apa nama. Bukan saya trekking. Dia ada satu nama. Apa nama? Orang SP selalu ada. Tapi tak apa. Nama tu saya hiking. Hiking tapi dia ada satu nama. Dia ada satu nama untuk hiking. Saya lupa lah. Orang gunung. Orang gunung. Okay. So menaiki bukit tu bukan nampak kita nak naik bukit tapi kita takut. Kita tak tahu apa di atas bukit, macam mana perjalanan, ada ke ular ke, ada apa ke dalam perjalanan pergi naik bukit. So saya buat keputusan. Saya nak naik, saya nak ikut. Tapi bila saya naik separuh saja, jalan berapa step saja naik atas bukit tu kan. Letih. Letih sangat sampai hash. Betul hash. Dia orang dah suruh hash 3H ke 4H hash. So bila kita naik bukit, thank you Peter. So bila kita naik bukit, kita letih tengah jalan. Naik berapa tak sampai 100 meter jalan dah letih. Tapi bukit nak sampai ujung bukit tu jauh lagi. Wah, takut. Ketakutan itulah membuat saya buat fikiran kalau saya nak berjaya, saya ikut orang yang telah pernah naik bukit dan pasti saya akan sampai atas bukit. So apa yang saya buat? Saya pilihlah yang paling badan yang paling besar, dia jalan paling slow, saya ikut dia saja. Pasal dia pernah naik, saya tanya dia, you berapa kali lah? Dia kata saya tiap-tiap minggu. You tiap-tiap minggu boleh naik Boleh, tak ada masalah. Tapi saya dah train dah. So apa yang saya buat? Saya ikut dia. Yang lain semua dah cabut pergi depan dah. So saya ikut dia. Saya takut hilang kan. Saya ikut dia. Selagi saya bersisi dia, sebelah dia, selagi itulah saya akan sampai atas bukit. So saya ikut. Saya letih macam saya panggil dia. Saya panggil dia. Bang, tunggu sat boleh? Tunggu sat. Saya letih. You tunggu. Saya nak ikut you pasal dia orang yang terakhir. Dia paling badan paling berat. Dia jalan paling slow. Saya ikut dia. Ikut sampai atas bukit. Turun time, saya tak ikut dia dah. Pasal ringan sikit. Saya ikut yang lebih kurus sikit. Pasal dia, saya naik ikut dia. Turun saya tak ikut dia dah. Pasal dia turun dia slow. Saya ikut yang turun slow. Pasal saya takut saya ketinggalan belakang kan. Akhirnya saya sampai. Itu lama kelamaan saya bukan pilih dia dah. Saya tak pilih dia dah. Naik bukit. Saya pilih yang satu perempuan lagi anti. Saya tengok dia jalan lebih cepat pada yang kawan saya yang saya pilih dulu tu, yang badan besar sikit tu. Saya pilih yang anti tu. Saya tahu anti tu, saya dah tenaga saya dah lebih, saya dah okey, saya ikut dia. So sentiasa pilih model if you want to be successful, kalau you nak berjaya, ikutlah orang yang telah berjaya. So dalam bahasa English, find a role model and model what they do. Itu so role model kita ialah sentiasa berubah. Dia akan bukan fix, dia sentiasa berubah. Sekarang contohnya kalau orang nak ikut macam Kak Nunik jadi Diamond Master. You nak jadi Diamond, satu hari nanti you sama taraf dengan Kak Nunik jadi Diamond Master. Bila you nak lebih pada Kak Nunik, you kena carilah Sharon Rose Master. Mungkin kena jumpalah J.S. Lim. Cari J.S. Lim sebagai role model. Dan bila dah sampai dalam role model, J.S. Lim sama taraf dengan J.S. Lim, datanglah belajar, ikutlah apa yang saya buat. Buatlah apa yang saya buat dan pasti akan berjaya. Setuju tak? So kita kalau nak berjaya bukan susah. Cari orang yang telah berjaya dan ikut apa yang mereka buat. Ini kaedah pertama. Kaedah pertama, senang kan? Ini sains kejayaan, pasti berjaya. Pasti berjaya. Kedua, kalau kita nak berjaya, bersedia untuk kedua. Kaedah kedua. Kalau kita nak berjaya, kita kena hyper fokus. Kita kena fokus dengan sepenuh hati. Fokus. Maksudnya kita buat dengan sepenuh hati. Fokus.
Maksudnya kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Kita buat dengan sepenuh hati, fokus. Tak boleh buat ini sekejap, pergi buat benda yang lain sekejap, pergi buat benda lain sekejap. Orang yang ikut you pun bercelaru. Dia lari, dia takut. Takut pasal apa tahu? You sekejap ini, sekejap produk A, tak lama lagi my produk B. Tak lama lagi my produk C. Siapa nak ikut you? So kita kena fokus. Kalau kita dapati sebelum kita nak mulakan Atomy, kita dah memahami Atomy dari segi company background, dari segi produk, dari segi marketing plan, dan kita dah memahami dia memang hebat, memang hebat, dan kita dah mengetahui kebaikan Atomy ini dan bagaimana Atomy boleh memberi kita satu perubahan hidup. Bila kita dah memahami, barulah kita mula. Bila kita dah mula, kita kena fokus. Kita kena betul-betul fokus. Tak bolehlah mula ingat produk C, produk D. So baru-baru ni bila saya dah buat Atomy begitu baik, kita tahu kan nama kita dah orang kata dah terkenal sikit dekat luar. Khasnya pada leader-leader dekat network marketing yang lain. So banyak network marketing leader, company baru datang memujuk saya. Kami nak wujudkan satu company baru. Kami tengah cari leader. Kami nak perkenalkan, nak beritahu you apa yang kami buat. Saya kata minta maaf lah, saya tak berminat. Bukan kerana wang yang saya dapat, kerana tanggungjawab yang saya ada pada orang-orang saya. Saya tak boleh berubah-ubah. Saya harap you faham, sebagai networker kita kena ada reputasi yang baik. So saya kata saya tak berminat. Saya doakan you berjaya. Saya doakan company you berjaya. So itulah yang saya boleh menasihatkan kepada mereka. Dan mereka nak jumpa saya, boleh sila jumpa. Saya tak tolak mereka. Saya bagi datang jumpa saya. Bila mereka ceritakan benda-benda macam ni, saya kata ini saya akan beritahu benda yang bagus. Ini boleh buat, ini boleh buat. Tapi saya tak boleh libatkan. Kalau you nak saya jadi pengguna beli barangan yang you buat, you jual, tak sanggup paut, tak ada persayangan dengan Atomy, saya boleh beli. Tak masalah. Tapi suruh saya buat, saya tak boleh buat. So dia fahamlah. So kita boleh masih ada kawan yang teringat pada kita, kita kena hargai. So kita kena sentiasa stay fokus. Setuju tak? Kalau kita nak berjaya, kita kena fokus. Itu sains kejayaan. Fokus, mudah kan? Fokus saja. You tengok kalau kita nak, kita dulu kan di sains kan, di kelas sains kan, apa yang cikgu kita bawa kita masa saya teringat masih kecil lagi kan, cikgu bawa saya pergi depan cahaya matahari, dia bawa kanta besar. Dia bawa satu kertas, dia kata, "You tengok dengan kanta besar ni di bawah cahaya matahari, kertas ini akan terbakar." Saya kata, betul ke? Itu dia tunjuk dia kanta matahari itu sinar terus pada kaca tu terus pada kertas tu. Apa terjadi pada kertas tersebut? Terbakar kan? Baru saya tahu itu adalah fokus. Fokus. Di situ saya fahamlah. Oh, itu fokus. Fokus. Kalau kita fokus, kertas pun boleh terbakar tanpa macis. Fokus. Kalau kita nak berjaya, kita kena fokus. Fokus saja. Tak susah kan? Fokus. Buat satu benda, buat dengan terbaik. Buat satu benda, buat sampai dia berjaya. Itu panggil fokus. Kaedah kedua dah dapat dah. Kaedah kedua. Dah dapat dah kaedah kedua. Mudah kan? PC Wong hari ni happy birthday. Sekejap lagi kita celebrate PC Wong happy birthday hari ni. Diam kita celebrate PC Wong happy birthday hari ni. Thank you, Ibu. Happy birthday. Okay, so kita continue Kita continue dengan step kedua, step ketiga. Bila kita nak berjaya, kita kena fokus step ketiga. Nak tahu tak apa tu step ketiga? Sains kejayaan. Nak tahu tak? Nak okey, Safari saja nak, yang lain semua tak nak lagi. Tak apa, kita tunggu. Bila dia nak baru kita teruskan. Minum kopi dulu. Minum kopi. Ada kopi tak orang?
Tak ada, saya hantar satu kotak. Siapa yang tak ada kopi? Kopi tak ada, ha? Nak kopi? Oh, nak bukan nak kopi, dia nak ini. Nak step ketiga. Boleh tak kita buat satu hari nanti kedai kopi kita penuh 100 orang? Boleh tak? Kalau you orang boleh buat sampai 100 orang, saya tiap-tiap minggu saya bagi yang terbaik. Bukan sains kejayaan, matematik kejayaan, sejarah kejayaan pun saya bagi. Benar tak? Kita bagi semua. Matematik kejayaan, sejarah kejayaan. Sekarang hari ini sains kejayaan. Benar tak? Yang buat sampai 100 orang. Seorang bawa 2 orang. Seorang bawa 2 orang, 120 orang. Nak? Okey. Okey, bagus. So, kita teruskan step kedua, step ketiga. Ingatlah step pertama, kalau nak berjaya, cari orang yang telah berjaya. Ikut apa mereka buat dan anda pasti berjaya. Kedua, kalau nak berjaya, kita kena stay focus. Stay focus, hyper focus. Concentrate saja, fokus dekat tempat apa yang kita buat. Tanpa kita tumpukan perhatian pada benda lain dan kita pasti berjaya. Step ketiga, kaedah ketiga ialah kalau kita nak berjaya, kita kena harus ambil tindakan demi tindakan. Kita kena harus ambil tindakan demi tindakan. Panggil maksudnya massive action. Kita kena ambil tindakan. Kita tak boleh kata duduk situ dan doa semayang kita berjaya. Tak mungkin berjaya tanpa tindakan. Setuju tak? So apa tindakan yang kita perlu buat? 2 perkara saja yang kita perlu buat. 2 perkara saja. Apa perkara tersebut? Learning and sharing. Kita belajar dan buat perkongsian. Belajar buat perkongsian. Belajar buat perkongsian. Kita jangan lupa, bila kita ambil tindakan, kita kena ada hala tuju. Ada orang ambil tindakan tanpa hala tuju. Dia buat, tak tahu apa yang dia buat. Tapi buat dengan hala tuju. Ambil tindakan untuk ada hala tuju. Hala tuju tu with your goal, dengan goal, hala tuju anda, target anda. Apa yang you buat, apa yang you nak. Tindakan demi tindakan untuk mencapai apa matlamat yang anda nak, betul. So jangan lupa, bila kita ambil tindakan demi tindakan, kadang-kadang kita tak tercapai matlamat kita. Ramai orang ambil tindakan demi tindakan tapi matlamat tak tercapai, betul tak? Matlamat nak berjaya jadi sales master tak tercapai lagi. So apa yang mereka buat? Mereka tukar matlamat. Itu salah. Kita tak boleh tukar matlamat. Matlamat tetap matlamat. Kita tak boleh tukar matlamat. Apa yang kita boleh buat? Kita tukar kaedah mencapai matlamat. Kaedah mencapai matlamat kita kena ubah. Kalau kaedah ini tak betul, kita kena tukarlah kaedah lain. Tapi matlamat tetap matlamat. Matlamat tak boleh berubah. Ramai orang dia tukar matlamat, dia tak tukar kaedah. Dia usaha tapi dia tak berjaya, dia tukar matlamat. Daripada kalau nak jadi sales master bulan 6 ni, dia tukar jadi bulan 12. Bila dah jadi sales master bulan 12 dah sampai, dia tukar tahun depan bulan 6. Dia tukar saja, matlamat dia ada bertukar. Macam goalpost dia bergerak lah. Macam mana nak skor? Goalpost kalau dia bergerak macam mana kita nak skor? Betul tak? Kita tak boleh lah kita jaringan, buat jaringan kalau goalpost bergerak. Betul tak? Kita kaedah kena berubah. So ambil massive action, tindakan yang bertubi-tubi, tindakan demi tindakan, tapi tindakan itu tidak mencapai sasaran, kita kena jangan ubah sasaran, kita ubah kaedah kita. So macam mana kita nak ubah kaedah? Kalau kita tak pasti, kita kena tanya. Tak pasti kita kena tanya. Kalau kita tak pasti, kita belajar pada kesilapan kita. Betul tak? Kita tak pasti, kita minta tunjuk ajar. Baru kita boleh berjaya. Jangan buat ikut pemikiran you sendiri. Kalau you buat ikut pemikiran you sendiri, you rasa apa yang you buat tu betul, then
kebanyakan you akan faham, oh saya buat tu apa salah. Baru-baru ni bila saya pergi center, bila pergi pest center, saya jumpa Tuan Asyadi, dia kata, Mr. Chan, selama ni saya buat dan benda semua tak betul. Saya tak apa yang tak betul. Saya terus cerita tentang atomi. Sekarang saya tahu dah apa yang saya telah memahami selepas saya ikuti Sapawi dengan team meeting kan. Oh, saya faham. Nak buat atomi bukan cerita pasal atomi. Cerita tentang hidup. The life story. Cerita tentang diri kita, mengapa kita lipati dalam atomi. Kerana orang nak rasa, oh saya pun macam tu. It's related to me. Your story related to me. Relate to me. Orang rasa, dia boleh rasa sesuatu yang apa yang dia cakap tu, dia pun terasa. Kita bagi dia rasa, oh saya pun begitu juga. Saya pun begitu juga. So dia baru tahu cara buat atomi. Kerana apa? Setiap kali saya cerita tentang atomi, saya mula dengan bukan tentang atomi, saya mulakan tentang hidup. Mengapa kita perlukan passive income? Mengapa kita perlukan pendapatan pasif? Kerana setiap daripada kita hidup dengan pendapatan aktif. Betul tak? Betul tak? So ramai orang yang tidak faham, sampai ada yang setengah bila setelah mendengar saya cakap, saya selama ni tak pernah ada orang beritahu saya ada pendapatan pasif. Baru saya dengar pendapatan pasif. Baru saya faham kita kena berusaha mencapai pendapatan pasif. Kerana satu hari nanti kita akan tua, kita jadi tak berguna, tidak diperlukan lagi, maka pendapatan kita akan diberhentikan. Bila pendapatan kita diberhentikan, kita tidak boleh ada sumber pendapatan dan kita terpaksa bergantung pada orang lain untuk hidup atau bergantung pada simpanan untuk hidup. So, hidup di saat terakhir, jangan kita hidup dengan cara begini. Hidup sengsara dengan cara begini. Betul tak? Setuju? Setuju Okey, bagus. So, kita dah teruskan kaedah keempat. Kaedah keempat ialah dengan sedikit nasib. Selepas kita guna 3 kaedah ni, kaedah pertama, nak berjaya, buat apa orang yang berjaya buat. Cari satu orang yang telah berjaya dan buat apa yang mereka buat. Kedua, fokus. Fokus. Sentiasa fokus dengan apa yang you buat. Tak mau berubah-ubah. Fokus. Jangan berubah. You tak lama lagi you dengar satu company baru yang buat ini, company baru ni, jangan kita berubah. Kita kena memahami, kita kena ada keyakinan pada company kita dari segi company background, dari segi marketing plan, dari segi produk, dan kita tidak berganjak. So kita fokus saja di atomi dan pasti kita akan berjaya. Ketiga, kita akan ambil tindakan demi tindakan untuk berjaya, dan bila tindakan kita dan tindakan kita dah betul-betul bagus tapi tidak mendatangkan hasil, tukarlah kaedah, jangan tukar matlamat kita. Okey, kaedah keempat, sains kejayaan. Kalau kita nak berjaya, memang kita perlukan sedikit nasib. Sedikit nasib, sedikit nasib. Tapi macam mana kita nak buat nasib kita jadi baik? Dalam khasnya dalam atomi. Bagaimana kita nak buat menjadikan nasib kita semakin hari semakin baik? Jangan kita kata, nasib dia baiklah, dia tak tahu apa-apa pun boleh naik Diamond Master. Nasib dia baik. Bukan nasib dia baik. Mengapa dia naik? Kita kena faham. Orang yang selalu naik pangkat, selalu dia mendapat pendapatan, bila kita tengok dia dari segi nasib dia baik, sebenarnya bukan. Bagaimana nasib dia boleh baik? Nak tahu tak bagaimana kita menambahkan nasib kita? Nak tahu tak? Bukan pergi semayang. Ada orang ingat pergi semayang nasib boleh jadi baik. Betul tak? Ada orang pergi semayang, semayang, harap-harap Tuhan bagi dia nasib lebih baik. Itu bukan. Nak berjaya, you nak bertambahkan nasib you, memang kita perlukan sedikit nasib. Bagaimana nasib you nak jadi baik? Mula dengan satu saja. Hargai apa yang you ada. Hargai. Bila kita mulai menghargai apa yang kita ada, bantuan daripada upline kita,
leader, business partner kita datang bersama kita, pergi meeting bersama kita untuk belajar, bersama kita berusaha untuk memajukan Atomy. Hargailah setiap insan yang datang pada anda. Hargai. Jangan pergi komplain, jangan pergi tuduh-menuduh. Hargai mereka. Mereka pun bukan yang terpandai, tapi mereka adalah yang berhati baik, yang terbaik yang kita ada. So hargailah mereka. Betul tak? Bila saya naik bukit, saya cari yang badan paling besar, ikut saya naik bukit. Saya hargai orang itu kerana orang itulah yang membawa saya naik atas bukit. Hargailah orang tersebut. Kalau orang tersebut itu tak ada situ, macam mana saya nak naik bukit? Betul tak? Saya kena hargai dia dulu. Lepas hargai dia, bila saya turun, saya tahu dia yang bawa saya naik bukit. Dialah orang yang pertama saya bantu saya naik bukit. Hargai, walaupun dia tak pandai, jangan kita salahkan dia, tapi kita kena hargai. So setiap orang yang datang pada anda dalam dunia Atomy ini, kita kena hargai. Walaupun mereka tak pandai, ada yang leader perkenalkan kita, dia tak tahu apa-apa, tapi hargailah kerana melalui dialah kita kenai Atomy. Setuju tak? Kalau tanpa dia siapa kita? Tanpa dia, kita tak kenal Atomy. So, hargailah dia. Janganlah kita kata, ini leader ni perkenalkan pada saya, tak tahu apa-apa pun, nak jadi kaya kerana saya. Jangan cakap benda macam tu. Kalau kita tak hargai dan kita ada buat komplain, kita ada cakap benda-benda baik, nasib kita semakin hari, semakin nipis. Nasib kita semakin hari, semakin nipis. Setuju tak? Itu panggil sains kejayaan. Sains kejayaan. Nak berjaya, kita kena hargai orang yang datang bersama kita. Dalam bahasa English, we are connected for the big reason. Dalam bahasa English, we are connected for the big reason. Betul tak? Betul tak? So every one of us are connected for the big reason. Hari ini, tanpa setiap setengah orang, saya tak kenal setengah orang. Tapi kerana saya kenal orang ini, dan orang ini perkenalkan pada orang ini, maka saya hargailah semua kenalan saya di dalam Atomy. Saya hargai. Setiap insan di sini saya hargai. Bila saya dah mula hargai, bagaimana saya nak hargai? Bagaimana saya nak hargai orang? Saya hargai orang dengan memberi lagi banyak perkongsian bagaimana nak berjaya. Betul tak? Itu cara menghargai kan? Itu cara saya menghargai. Saya mengucapkan terima kasih. Hari ini yang datang sini untuk mendengar apa saya cakap, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana saya hargai kehadiran anda dalam seksi Kopitiam ini. Terima kasih semua kerana hadiri. Saya tanpa orang, tanpalah saya. So saya hargai. Bila saya hargai, maka kejayaan nasib saya semakin hari semakin baik. Kalau saya hargai 100 orang, nasib saya bertambah 100 kali. Kalau saya hargai 1000 orang, nasib saya tambah 1000 kali. Betul tak Tuan Sabawi? So kita kena hargailah setiap orang yang datang pada diri kita. So 4 saiz kejayaan yang saya nak orang semua memahami dan terangkan pada kawan-kawan anda apa yang anda belajar. 4 saiz kejayaan ni. Terangkan pada semua orang. Terangkan pada semua orang. Mengapa you rasa dengan mengikut cara ini, apa yang you belajar hari ini, you boleh belajar. You boleh berjaya. Orang tanya you, di mana you belajar? Oh, di sesi Kopitiam. Datanglah hari Ahad, sesi Kopitiam. Datanglah, kita dapat belajar bagaimana kita nak berjaya. Hari ini kita belajar sains kejayaan, besok dia akan ajak sejarah kejayaan. Lusa matematik kejayaan. Allah, semua kejayaan dalam semua A kita akan dapat. Best tak? Hari ini sains kejayaan, besok sejarah kejayaan, lusa matematik kejayaan. Okay, so saya kembali pada Sapawi untuk anda semua tanya soalan. Bukan saja soalan, penghargaan pun boleh ya. Yang boleh tulis sedikit penghargaan tu apakah rancangan anda nak buat, nak bawa kawan masuk lain kali di sesi Kopitiam ni adalah peluang untuk anda untuk
membantu kawan anda. Okey, kembali pada Tuan Sapawi. Terima kasih. Terima kasih Sifu. Tengok ilmu yang macam ni tuan-tuan dan perempuan, kalau kita pergi dekat tempat-tempat lain, semua kena bayar tau. Kita beri Sifu beri secara percuma. Jadi tuan-tuan dan perempuan, yang sikit lah saya dapat daripada Sifu tadi, kita juga sebenarnya, dalam kita punya tim Arirang ni, tim sinergi ni sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, kita berada di persekitaran ataupun kita berada di environment yang sangat-sangat positif tau. Sebab tu tuan-tuan, di kita punya center, tempat yang sangat-sangat positif. Sebab di dalam center, Arirang Center, dia akan mendatangkan satu aura yang hebat. Kiranya tuan-tuan boleh bawa kawan-kawan baru ke center. Sebab di dalam Arirang Center, kita tak bercakap tentang benda-benda yang negatif. Semua orang bercakap tentang perkara-perkara yang positif di dalam center. Walaupun sekiranya kita datang ke center, kita tengok tak ada orang. Kita masuk dalam center, kita rasa nyaman, kita rasa tenang. Sebab apa tahu? Sebab walaupun orang tak ada, tetapi aura positif tersebut sentiasa berlegar-legar di dalam center. Yang mana kalau kita bawa orang baru, dia datang, dia tengok, wah best tenang, relax, dan semua orang bercakap tentang perkara-perkara yang positif. Ini adalah persekitaran yang sangat-sangat baik yang dibuat ataupun dihasilkan oleh Arirang Center di bawah kita punya Sifu kita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, datanglah, bawalah orang kita ke center kita di Arirang. Saya sendiri bersama dengan Cikgu Azizi, kita tak kisah walaupun orang tu dari tim mana, tim yang lain, di bawah rangkaian siapa. Dalam kita punya tim sinergi, kita tak kira you daripada rangkaian mana. Janji you di bawah tim sinergi, you datang, you nak belajar, kita akan ajar seperti anda tu anak kita sendiri. Best tak macam tu? Kalau anda tak datang, anda tak bawa orang member baru ke tim ke kita punya center, sangat-sangat rugi tuan-tuan. Orang yang datang ke center, dia mesti akan tanya selepas tu, besok ada lagi kah meeting? Ada lagi kah? Dia tetap continue nak datang dengan aura, dengan persekitaran yang diwujudkan, melahirkan tempat-tempat yang positif dan kawan-kawan yang sangat-sangat positif. Di sana, datanglah. Okey, jadi ada apa-apa persoalan yang kita nak tanya, kita boleh suarakan dalam sini. Kalau kita tak boleh unmute-kan suara anda, boleh bertanya direct dengan Sifu, ataupun jika anda segan, anda nak tanya dalam kita punya chat box pun boleh tanya, dan sekiranya anda nak tulis dalam chat box itu penghargaan, terima kasih kepada orang yang membawa anda ke dalam Atomy pun tidak masalah. Jadi Sifu, soalan daripada saya lah, boleh Sifu? Boleh, sila. Baru-baru ni saya pun ada banyak dapat member-member baru yang mereka ni memang berada di dalam bidang marketing. Marketing ni biasa mereka ni power tentang sales. Bila kita bawa ke center, kita bercerita tentang kaedah yang Atomy sediakan, mungkin kali pertama mereka belum clear lagi lah. Tapi bila mereka dah keluar sana, mereka masih juga macam orang yang salesman. Dia nak beli vitamin C 5-6 kotak, lepas tu dia nak bawa pergi, macam dia masih dalam pemikiran dia, masih dia nak buat sale. Macam mana cara kita nak ubah sikit kaedah dia ataupun cara dia, minda dia supaya dia faham Atomy bukan kita salesman. Boleh sebut? Okey. Masih Sapawi ramai yang kita akan jumpa, ramai orang yang di mana dah biasa dengan jualan. Tapi untuk orang baru, kita galakkan mereka untuk memperkenalkan produk ini dengan secara menjual dulu. Tidak ada masalah. Kita galakkan mereka, bukan pergi galaklah, kita kata tak apa. You nak perkenalkan, you nak beli 5 kotak, you nak pergi perkenalkan, jual directly, jual pada kawan-kawan you, boleh. Tidak ada masalah, kerana ini adalah proses pertama kita nak perkenalkan produk pada orang lain. Ada orang nak mula dengan cara produk. So tidak ada masalah dengan menggunakan kaedah ini. Tapi
bila bisnes kita semakin besar, bila kita sudah ada banyak leader-leader yang telah datang bersama kita, kita jangan sentiasa berada dalam zon menjualan, jual menjual. Kita kena meningkatkan diri kita kepada step yang kedua. Step kita kedua ialah membimbing mereka bagaimana membeli di talian sendiri supaya mereka memahami. Bila mereka dah memahami, mereka juga akan menduplikasikan apa yang kita buat. Mereka juga akan pergi mengajar rangkaian mereka supaya beli sendiri. So ini proses pertama itu biasa, kebanyakan orang akan melalui proses pertama ni. Tapi bila mereka dah melalui proses pertama ni, kita jangan jangan kita galakkan mereka kepada proses kedua, duplikasi. Kerana dalam proses nak menjayakan Atomy, dalam kita perlukan dua kaedah yang penting, dua elemen yang penting. Elemen pertama ialah leverage, itu pinjam kemahiran orang, to leverage. Semua dua kaedah ni kita akan dapat di Atomy secara percuma. Kaedah pertama, leverage. Kaedah kedua, duplikasi. Kalau kita tidak buat duplikasi dalam network marketing seperti Atomy ini, kita tidak mungkin berjaya. Kerana kita akan buat sampai kita letih. Itu akan kembali kepada active income. Kita nak keluarkan diri kita daripada active income. Kita nak membina passive income. Membina passive income, bagaimana kita nak membina passive income? Dia cuma kita kena memahami sistem duplikasi. Tanpa duplikasi, kita tak mungkin akan membina passive income. So kita kena duplikasikan apa yang betul pada orang bawah. So apa yang kita perlu buat ialah ajar mereka bagaimana nak beli sendiri, dan mereka juga harus mengajak orang bawah yang telah sedia menjadi pengguna untuk beli sendiri. Permulaan, step pertama, proses pertama ialah jual itu tak ada apa, tak ada masalah. Kita benarkan. Tapi step kedua, bila mereka dah kesuntukan masa, tidak ada masa untuk pergi jual kerana rangkaian mereka sudah mula berkembang, leader-leader sudah datang, kita kena masuk ke dalam step kedua ialah mengajar. Itu ialah teaching and training. Betul tak? Di Atomy ada dua step. Step pertama, learning and sharing. Step kedua, teaching and training. Ini dua step ini kita kena faham dengan clear. Kalau kita tak faham dua step ini, kita bercampur aduk, akhirnya kita yang susah. So step pertama, orang baru masuk, kita tumpukan perhatian pada learning, belajar. Belajar saja. Apa yang anda perlu belajar? Belajar dua benda saja. Belajar mengenai produk dengan menggunakan produk. Kedua, belajar mengenai bisnes dengan memahami bagaimana pendapatan itu dibahagikan atau diberikan pada kita. Itu dari pergi marketing plan. Dua saja. First process, learning and sharing. Second process, teaching and training. Proses ini adalah proses yang paling penting mengembangkan rangkaian kita. So kita kena tahu. Kalau kita tidak tahu tentang dua proses ini, kita bercampur aduk dan akhirnya orang baru masuk, kita suruh dia buat teaching and training, dia jadi tak faham bagaimana nak mengajar, macam mana nak training orang. Saya sendiri pun separuh masa. So proses pertama panggil dia belajar dulu. Belajar dan buat perkongsian. Apa yang mereka tahu, perkongsian. Betul tak? Itu paling penting. So saya harap saya dah jawab soalan tersebut. Kita tidak boleh cuma terus harap mereka terus kepada step kedua, ialah sistem duplikasi itu dengan terus-menerus teaching and training. Ajak orang terus beli sendirilah, ajak orang tu kan. Itu proses kedua. Proses pertama, kita guna dulu produk yang kita nak guna dan kita share dengan orang. Contohnya hari ini saya nak share dengan satu orang anda satu produk di mana saya rasa selesa, harga dia murah dan kualitinya memang berpatutan. Ini adalah produk Supima Men Short Sleeve. Ini baju ni saya pakai. Baju ni pakai.
Nunik pun pakai. Banyak leader yang pakai. Harganya kalau tak salah saya RM74. Dia ada 3 helai dalam situ. Tapi dia rasa selesa. Kerana bila kita pakai lama pun dia tak berbau. Dia bukan diperbuat daripada kain recycle. Dia diperbuat daripada 90 berapa peratus. Nunik, terangkan sedikit. Oke, ini t-shirt Supima ini adalah diperbuat daripada itu kapas yang punya quality 99% dia punya serat yang paling panjang di dunia, nomor 1. Itu hanya ada di US saja. Nah, ini dia punya quality. Kalau dia punya serat dia panjang, jadi dia punya tenunan ini jadi halus. Jadi kain ini halus dan lumer dan dia akan nempel seperti badan punya. Dia kalau misalnya dia gemuk dia pun boleh besar sendiri. Jadi akan sesuai dengan dia melar sedikit macam. Dia punya jahitan 15 dalam 1 inch saja, sangat halus. Semua benang yang dipakainya pun Supima juga. Okey, masih Nunik. So bila saya pakai baju ni, saya beli baju t-shirt macam ni, senang, selesa dipakai, khasnya di dalam pandemik ni, di mana kita tak keluar mana-mana, kita duduk macam ni, relax. Bila saya pakai baju ni, saya tak terasa baju ni selepas pakai petang ni dia berbau, tak ada. Tapi baju lain yang saya beli dekat supermarket, saya pun tak tahu, mengapa badan saya berbau? Adakah kerana badan saya kah atau kerana apa? Tapi bila saya pakai Supima ni, saya tengok tak ada berbau. Dan saya tahu dah. Ini adalah bau dia datang daripada kain yang recycle yang banyak. Company lain mereka jual t-shirt dengan menggunakan kain recycle. Kain dengan penuh chemical atau recycle, saya tak tahu macam mana diorang buat. Tapi bila saya pakai baju ni, saya rasa berlainan. Tak berbau dan putih dia memang putih yang jernih. So saya rasa ini sesuatu yang bagus dan harganya berpatutan. RM74 3 helai. Dan kalau nak beli macam saya M. Dia tak ada S, dia M dengan L. Ini adalah sesuatu untuk lelaki, tapi banyak perempuan juga pakai, pasal dia unisex. RM74. Mo Korea. Kalau nak beli Mo Korea, tanya leader Anda. Macam mana saya nak beli? Di dalam Mo Korea ni kita beli banyak benda. So saya ada 2-3 perkara saya nak perkenalkan. Ini pun satu bagus. Ini boleh nampak. Propolis, green propolis, atomic green propolis, Emu Gummy. Ini pun best. Mengapa saya kata best tu? Dia macam gummy, dia lembut lah. Dia macam chewing gum. Dia bukan chewing gum, dia bentuk macam ni. Dia nampak? Bentuk macam ni. Dia untuk apa tahu? Memastikan imunisasi badan kita naik. Khasnya di dalam kerongkong kita, pernafasan kita. Virus, kalau kita makan ni banyak, virus masuk separuh, dia imunisasi kita kuat, dia makan virus tersebut. Dia tak sampai ke paru-paru. Ini So segala produk yang ada dekat rumah saya, segala produk yang dikeluarkan oleh Atomy, saya cuba pakai. Sebelum itu panggil apa? Learning and sharing. Sebelum saya boleh memperkenalkan pada orang, saya harus menggunakan sendiri. So baru-baru ni, minggu 2 minggu lalu, saya ceritakan tentang bantal. Bantal Atomy. Kalau you tidur bunyi pun best. Best. Dia memang sesuai untuk kepala kita, tidur lenak. Dia tak lembut sangat, dia sesuai. Saya tak tahu macam mana nak ceritalah keselesahan saya tidur bantal tersebut. Dia juga ada 2 saiz. Segala yang ada dekat Atomy saya cuba nak gunakan, bukan kerana apa? Kerana saya dalam bisnes ini dan saya kena memahami apa yang Atomy ada. So baru-baru ni saya baru tanya, air purifier, bukan air purifier, water purifier.
penapis air. Wah, yang dikeluarkan Atomy tak perlu kita ada servis. Wah, so saya rasa memang best. Saya nak beli tapi dia kata belum lagi di Atomy Mall. Saya nak beli 2-3 biji, satu dekat center, satu dekat rumah, satu dekat center Penang. Nak beli 2-3 biji. Nak pastikan di dalam center kita gunakan penapis air Atomy. Nak beli untuk memastikan semua pengguna di center tu boleh menikmati air yang baik. Okey. Ini sedikit sharing produk lah. Tak pernah saya buat sharing produk, tapi memang Supima t-shirt ni baru saya tadi buka, saya pakai tiga. Satu kotak tu ada 3. Kalau tak salah saya RM74. Murah sangat. Bila water purifier tu launch, saya pun tertanya-tanya, baru saya call Korea kata belum pasti lagi bila akan launch. Bila dia launch, memang best. Dia tak perlu servis perlu duit banyak servis. Dia memang tak perlu servis sangat, dia tukar. Boleh try baju ni boleh. Bagi kat abang try beli kat abang. Abang tentu minat. Pakai dia punya size ada 2 setahu saya. About the veggie leather. Ini saya belum cuba lagi yang kasut veggie tu. Kasut veggie dia yang digunakan, dia tak gunakan kulit haiwan untuk membuat kasut. Dia gunakan vegetable. Tapi macam mana dia buat, teknologi lah. Itu pun saya nak order belum lagi pasal kasut banyak sangat. Saya dah lebih kurang 4-5 pasang kasut. Tak sempat nak pakai. Pasal sekarang ni dalam pandemik ni tak keluar-keluar di mana pun. Paling jauh keluar pun pergi center. So tunggulah ada perjalanan jauh kita beli kasut diperbuat daripada veggie. Alright, ada apa-apa lagi nak tanya? Tadi soalan Sapawi saya dah jawab Sapawi. Harap faham nak tanya lagi banyak soalan lebih banyak tanya, lebih banyak anda akan nikmati dan anda belajar lebih banyak. Kembali pada Tuan Sapawi. Ya, okey. Terima kasih banyak Sifu. Dah dapat. Cantik. Tengok. Sifu pun dia learning dengan dia sharing. Walaupun dah berjaya tahap Sifu pun dia masih belajar menggunakan produk dan share dia punya produk. Itu sebenarnya simpelnya kita punya bisnes Atomy. Kalau masih rasa ragu-ragu, saya tak tahulah. Okey, ada 1-2 chat dalam chat box daripada Jannah. Dia ucapkan terima kasih kepada Syam, kepada SB, Cikgu Azizi mengenalkan saya sama Atomy. Memberi saya banyak ilmu, membuka mata dan minda berjaya tanpa menggunakan masa saya sepenuhnya. Pinjam kuasa. Terima kasih Sifu dan tim Atomy. Ya, terima kasih. Ni siapa? Moon Hong tanya boleh Sifu tunjuk bantai. Dia nak tengok bantai Sifu tidur macam mana, best. Bawa bantal. Ramailah. Moon Hong tu boleh tengok Sifu punya bantal, bagaimana bantal dia boleh tidur dengan nyenyak. Bantal dia, semua you tengok bantal dia. Ini nampak Ini untuk kita rehat kepala kita. Kita ni shoulder semua kita boleh rehat dekat sini. Tepat-tepat kepala dia dan dia tak lembut. Dia cukup-cukup untuk kita bersandar. Dia tak lembut. Dia pasal dia diperbuat pada, saya tak tahu apa yang diperbuat dalam. Dia ini pun boleh buka untuk cuci. Boleh buka untuk cuci Jangan risau, dia boleh buka untuk cuci. Dia tak ketok tapi kita ada letaklah benda-benda luar dekat di luar. Ini size M. Size M. Dia ada size L, besar sikit. Orang yang otak besar sikit tu belilah L pasal otak saya kecil. Saya guna M otak kecil Ada orang otak besar rehatlah otak anda pasal dia kerja keras sangat. Ini best pasal dia ada kontur ni, nampak kontur tak? Kontur ni tapi dia lain. Saya juga beli yang lain dia di mana ada kontur tapi tidur dia tak sebest ini. Saya tak tahu macam mana nak jelaskan, anda kena harus cuba. Harga dia pun saya tak pasti you orang kena pergi check harga dia berapa. Ada siapa yang boleh share harga dia berapa? You boleh check memang best.
sayang ni. Ayo, lembut. RM87. RM87 lah. Tidur 10 tahun. Tak payah tak payah risau. Dia tak boleh kemek pasal dia boleh perbuat dengan penuh. Semua. Saya tak tahu apa yang dia perbuat tapi saya share produk itu cara saja. Saya guna best, saya share dengan perasaan, dengan hati. Tapi orang tanya diperbuat berapa, kapas berapa, itu semua saya tak pandai lah. Tapi yang saya tahu produk yang saya guna di segala ekonomi produk memang best. Kita ada air purifier pun best. Air purifier dia memang hebat. Sekarang dia ada saiz baru RM1,000 lebih ringgit. Khasnya di dalam bilik udara paling kotor ialah di dalam bilik kerana udara tidak boleh di kita semula. Dia semakin hari semakin kotor, semakin hari semakin kotor. Bakteria dia semakin tebal. Tapi dengan air purifier yang kita ada tu, bau apa pun tak ada. Kalau you tak ada bubuk air purifier dalam bilik, you buka bilik orang tu, you bau. Bau hapak, bau macam-macam. Tapi kalau you letak air purifier dalam bilik, saya tak tahulah, tidur tu pun kita tak perlu risau pasal dia continue. Saya buka malam pun dia ada silent mode. Bunyi tak ada dengar langsung. Tapi dia bekerja untuk kita supaya kita tidak mempunyai masalah pernafasan. Kalau itu banyak sangat, masalah udara kita kotor sangat, pernafasan kita semua. Jam Halo, dengar tak? Boleh dengar. Bantah dah tu. Okey, dengar tak? Tak dengar dah. Dengar. Okey, Safawi, tengok ada apa soalan lagi. Okey, Sifu ada satu Kokila Benny, dia tanya t-shirt how many size. Tadi Sifu cakap M dengan L saja kan? Dia ada, setahu saya kecil sikit, saya pakai size saya pakai M saja. Dia tak ada S. So pada orang-orang seperti saya ni, M saya rasa dah sesuai dah pasal dia boleh mengembang secara semula jadi. Dia yang takut dia tak ketat. Dia boleh mengembang secara semula jadi. So kalau kita nak jaga badan kita supaya kita pakai pun tak berbau, baju ni memang sesuai. Macam James Choo, you pakai baju apa? James Choo tu putih juga. Dia putih juga tapi dia kualiti dia berlainan dengan kita punya. Pasti 100% berlainan. Memang best, selesa pakai. Siapa yang suka baju putih, dia cuma ada warna putih saja. Siapa yang nak pakai baju putih, boleh. Lagi satu baju, sesiapa yang ada pakai baju, lelaki ada pakai baju dalam, saya bawa, saya sebelah. Baju dalam ekonomi. Lelaki kalau you ada pakai, kalau you tak sedar, saya selalu pakai. Dia ini besar. So dia pakai baju ni di luar dan kita pakai satu baju di luar dan kita boleh rasakan dia macam mana saya nak kata boleh rasa badan kita padat sikit dan kalau berpeluh pun dia tak berpeluh sampai baju di luar. Orang yang selalu berpeluh, baju ini harus dipakai supaya baju di luar tak ternampak kesan-kesan peluh dan tak berbau. Ini tukar ni. Dan baju kita tak boleh cepat rosak kerana kita ada baju ni. Ini baju ni. Dia juga saiz sama. Ini baju ni dia di luar dan di luar saya selalunya kalau saya pergi mana-mana pun saya pakai satu baju ni dan di luar saya pakai satu lagi. Ini panggil baju saya tak tahu panggil apalah. Tapi memang best, memang best. Okey. Okey, Sifu, ada satu
perkongsian lah. Ni JS Lim beritahu pillow tu RM332. Fahana beritahu bantal 322 sehingga 344 based on size lah. RM87 sarung bantal. Lepas tu Mr. Yo ni tanya servis air purifier tu macam mana? Dia servis Air purifier ni dia tak perlu servis, dia auto. Dia ada satu button, setahu saya lah, saya belum guna, saya tak boleh cerita banyak sangat. Dia tekan button, dia auto saja, dia auto servis. Dia ada satu auto servis, tapi filter dia tu mungkin selepas berapa lama kita baru tukar. Filter dia pun tak perlu tukar setiap kerap-kerap. Saya air purifier pun sama. Filter pun saya tak pernah ni, cuma bawa keluar cuci sikit letak balik. Tak payah kata macam ada yang company lain setiap bulan kena pergi tukar filter lah, charge RM35, charge RM45 dan datang lagi. Itu semua betul-betul unit yang kita beli tu dah ada cost yang tinggi dan tiap-tiap bulan juga kena ada tanggungan. Ini bukan Atomy. Atomy tidak mengamalkan konsep menyusahkan pengguna. Okey Sifu, ada satu soalan berkenaan kita punya ni lah daripada Khairul. Dia tanyalah macam mana nak yakinkan member baru yang dah tahu dah tentang Atomy, cuma nak yakinkan lagi. Okey. Kita boleh meyakinkan dengan dua benda penting seperti yang saya katakan. Benda yang pertama kita kena yakinkan mereka dengan produk yang company kita keluarkan. So kebanyakan orang yakin dengan Atomy kerana produk yang dikeluarkan oleh Atomy adalah berkualiti tinggi. Bila seseorang menggunakan produk Atomy itu, dia akan terkagum. Bukan terkagum dengan kualiti tersebut, dia terkagum dengan harga yang dikenakan dengan kualiti tersebut. Kualiti yang begitu tinggi tapi harganya begitu berpatutan. So itu yang membuat orang begitu terkagum dan mereka yakin. Bila mereka yakin, mereka akan mula memahami atau mula menambahkan produk-produk di kegunaan mereka, kegunaan harian mereka. Dan seterusnya, mereka akan datang pada anda, Khairul, bagaimana saya nak memperkenalkan, bila saya nak perkenalkan bisnes ini, macam mana saya nak dapat duit? Dan barulah kita terangkan kaedah-kaedah marketing plan. Bagaimana marketing plan kita yang begitu bagus, kemasukan ahli percuma, tidak ada belian paksaan tiap-tiap bulan. Marketing plan kita unlimited level tanpa had. Itu semua kita kena ceritakan. Bila kita ceritakan, mereka baru yakin. Dengan adanya pembelian secara automatik, maksudnya orang beli sendiri, kita tak perlu pergi jual, orang penghantaran kita tak perlu libat, maka orang itu rasa bisnes ini boleh dilakukan atau dilaksanakan oleh beliau. Bila dia ada rasa dia boleh buat, dia pasti dia akan bersama kita sebagai business partner. Ini adalah cadangan saya. Kita nak kagumkan orang, nak yakinkan orang dalam dengan menggunakan produk dan bagi mereka yakin tentang marketing plan kita yang tidak ada paksaan belian, level tanpa had, boleh membina pendapatan pasif. Ini yang selalu kita kena sharekan pada mereka. Terima kasih. Terima kasih Sifu. Ada apa soalan lain? Kita ada masa lagi 10 minit sebelum kita mengakhiri kita punya Kopitiam pada hari ini. Jadi ada apa-apa soalan? Dipersilakan. Ataupun ada apa perkongsian daripada mungkin kita punya Sharon Rose Master kita yang berada di sini nak berkongsi serba sedikit tentang bagaimana mereka dah berjaya, apa yang mereka buat. Boleh tak bagi 3 minit ke untuk macam Mr. Sharon Rose kita, Mr. JS Lim? Boleh, boleh sila. Boleh, sila.
Silah macam siapa lagi ada ramai kat sini, boleh tak volunteer satu dua orang boleh bercerita sikit bagaimana mereka berjaya capai apa yang mereka capai sekarang. Bolehkah? Siapa-siapa Boleh. pun tak apa. Siapa-siapa ready boleh cerita. Siapa ready boleh cerita. Boleh share. Kita harus share. Mr. Chan, saya nak tanya satu soalan, Encik Sapawi. Silakan. Saya nak tanya satu soalan. Okey. Mr. Chan, kalau misalnya usaha kawan-kawan saya ramai yang umurnya sama dengan saya. So, mereka kebanyakan adalah kerja kilang yang mereka sudah ada satu kedudukan. So, kalau dia sudah kami sharekan tentang produk, dia sudah pakai. Tetapi masa usia macam saya kan sudah mendekatkan dengan pensiun. So, pada saat yang macam ini, mereka punya kedudukan ekonomi, boleh dikatakan mereka tak buka pikiran kalau karena dia sudah selesa dalam kedudukan yang sudah nyaman. So, macam mana kita nak buka hati dia untuk menerangkan kepada bisnisnya. Okey. Masih Nunik. So kepada orang yang telah menggunakan produk Atomy dan mereka terus menggunakan, kita dah tahu mereka ini adalah produk lover Atomy. Betul tak? So mereka terus menggunakan, kita tahu mereka telah adalah produk lover. Untuk produk lover Atomy, apa yang kita boleh buat ialah perkenalkan lebih banyak produk pada mereka. Mereka mungkin tidak tahu kita boleh beli produk ini daripada Korea. So perkenalkan Korea more pada mereka. Korea more supaya mereka bertambahkan keyakinan mereka terhadap produk. Itu pertama yang kita harus buat. Yang sudah sedia guna tu jangan kita berhenti dekat situ. Kita kena sentiasa menambahkan pengetahuan produk pada mereka. Kalau boleh setiap bulan 2-3 produk baru pada mereka. Produk lover. Kerana lebih mudah untuk kita terangkan produk pada mereka kerana mereka dah yakin kualiti produk kita. Mereka dah yakin. So kita lebih mudah. Kita tambah lagi 2-3 produk dan mereka dah yakin dan mereka akan tambah. Mereka akan tambah dan mereka tambah. Bila penggunaan produk tersebut semakin banyak, pasti orang tersebut mempunyai pemikiran bagaimana saya nak menjana pendapatan kerana produk kualiti yang tinggi yang saya sendiri pun juga berminat, bagaimana saya boleh menggunakan produk ini secara percuma. Betul tak? Orang nak guna secara percuma, dia dah minat dengan produk ini, tapi dia nak guna dengan secara percuma. Kita harus bantu dah, bagi dia pengetahuan. Bagaimana kita boleh menggunakan produk ini secara percuma. So, kita ajak dia orang tentang placement. Macam mana kita nak supaya mereka mendapat menjana pendapatan. Walaupun mereka dah kaya. Orang kaya pasti nak juga pendapatan tambahan. Setiap manusia macam tu. Sesiapa manusia yang kata, saya tak mau dah, saya dah cukup dah. Tak ada. Orang kaya lebih menghargai keistimewaan kekayaan. Orang kaya. So dia tahu, macam mana kalau dia boleh bantu saya menggunakan produk ini secara percuma. Dia ingin tahu, kalau kita boleh terangkan bagaimana boleh membantu dia guna secara percuma, dia akan hargai. Kedua, orang kaya dia mempunyai minda yang boleh menarik, mempengaruhi kekayaan. Kerana minda dia dah betul, minda pemikiran dia dah lebih betul. So, bila kita terangkan bagaimana Atomy boleh membantu orang lain jadi kaya, bukan diri you sahaja kaya, mungkin you kaya, adik you miskin, abang you miskin. Bagaimana dengan kekayaan you meminda yang you ada boleh membantu mereka semua mencapai kekayaan seperti anda. Tanya mereka, you dah kaya, bagus, tahniah. Tapi mungkin adik you, kakak you, adik you, abang you masih tidak kaya. Itu apa yang you harus buat?
Bolehkah you bagi dia mereka setiap bulan 2,000 kerana you dah kaya? Tak mungkin kan? So apa yang you buat? Macam mana kita dah kaya? Macam mana kita nak bantu mereka supaya mereka juga kaya? So orang kaya tak semestinya cuma orang kaya tak semestinya pentingkan bangga dengan kekayaan mereka saja. Mereka harus, kita kena bantu mereka supaya membantu orang lain, orang sekeliling dia menjadi kaya. Itu orang kaya yang berguna. Betul tak? Setuju tak? Bukan kaya kita pada orang, saya dah kaya, saya tak perlu buat ini benda ni. Saya tahu you tak perlu buat. Tapi sekeliling kawan-kawan you, sekeliling keluarga you, banyak yang masih miskin. Bagaimana you nak bantu dia? You tanya dia. Bagaimana you nak bantu dia? You perkenalkan mereka pada saya latih mereka, dan setiap bulan company akan bayar you sedikit wang, dan you gunakan wang tu untuk gunakan produk secara percuma. You berminat tak kita bergabung? Betul tak? Kalau contohnya saya pergi jumpa satu orang, saya kata, "Oh Miza, you dah kaya dah Miza. Saya tahu you dah kaya, tapi saya percaya ahli keluarga you yang sekeliling you ada yang miskin." Pasti ada, dia kata. Betul tak? Bagaimana Miza, sekarang you tak berminat kerana you dah kaya. You tak berminat nak buat atomic business. Tapi saya percaya kawan-kawan you semua yang miskin tu, you boleh perkenalkan pada saya tak? Bila you perkenalkan pada saya latih mereka, saya bimbing mereka, saya bina mereka, tapi akhir bulan company akan bayar you sedikit pendapatan komisen kerana you memperkenalkan mereka pada saya. Company bayar you dan you gunakan produk duit tersebut, komisen tersebut, walaupun tak banyak, belilah him untuk abang you. So bila Miza dengar, betul juga. Saya tak berminat nak buat, saya tak ada masa nak buat kerana saya dah kaya. Tapi sekeliling kawan-kawan saya, sebaya dengan saya, dulu sekolah dengan saya, kelas dengan saya, mereka masih miskin. Saya perkenalkan kawan-kawan saya pada contohnya pada Sapawi. So Sapawi bimbing mereka. Saya tak kenal mengenal saya, tapi mereka di bawah rangkaian saya. Mereka beli barang, semua ada sangkut paut dengan saya. Kata tak? Akhirnya, akhir bulan, company bayar. Hari Selasa, setiap Selasa, company bayar 240 pada Miza. You rasa Miza minat tak? Miza tentu berminat. Betul tak? Miza kan? Walaupun dia ada kaya, tapi dia berminat juga. Kerana apa? Duit yang 240 setiap minggu, dia boleh gunakan untuk barangan kualiti atomi. Alright? Masih? Okey, Sifu, terima kasih Sifu. Ada satu soalan ni memang best lah. Salam best. Farhana tanya, macam mana nak bagi potential business partner kita rasa kita tak gunakan diri dia untuk kita naik. Kita sebenarnya nak tolong dia sama-sama naik, sama-sama berjaya. Tapi dia sentiasa rasa skeptikal sebab MLM yang lain selalu mempergunakan orang. Siap buat status di WhatsApp lagi. Jangan cari aku pasal MLM, aku meluat. Tapi duk bising duit tak cukup. Macam mana Sifu? Okey, bagus. Sebab tu kan, manusia ni dah dipergunakan berbagai-bagai industri, ya, berbagai-bagai company. Kita lah pernah dipergunakan dan kita jadi fobia pada company-company tersebut. Sebut pasal MLM, walaupun ada yang setengah tak pernah terlibat, mak bapak dia pernah terlibat dan mak bapak dia pernah ditipu. So secara kecil mak bapak dia gaduh kerana MLM. Betul tak? So akhirnya dia dah membesar dengan pemikiran yang negatif tentang MLM. So apa yang kita kena buat? Atomi, kita kena tahu konsep Atomi. Atomi adalah satu company yang mengubah negatif tentang MLM. Betul tak? So apa yang kita perlu buat ialah kita tanya dia, okey, kalau you tak suka MLM, cerita sedikit mengapa you benci MLM. You faham maksud saya? You panggil dia cerita. Pasal bila dia dah ada cerita, kita dah mau tahu. Segala yang dia cerita tu Atomi tak ada.
MLM kena paksa beli tiap-tiap bulan. Kita dengar dulu. Lagi MLM masuk kena perlu duit. Lagi MLM barang dia kualiti tinggi, harga pun tinggi pasal dia kena bayar banyak orang. Lagi bagi dia cerita. Bila dia dah cerita semua, kita beritahu dia, saya sama dengan you. Saya pun benci MLM. Tapi selepas saya mengenali Atomy, saya jatuh cinta. Kerana apa tahu? Atomy tak ada kemasukan ahli percuma. Barang dia kualiti tinggi, harganya harga Tesco Giant. Dia barang kegunaan harian, setiap manusia perlu. Rangkaian marketing plan dia tidak ada paksaan belian bulanan. Semua kita cerita. Dia level tanpa had. Semua kita cerita, dia kata, betul ke ada company macam tu? Dia tidak perlu kita pergi menjual, dia tidak perlu kita buat penghantaran kerana dia tak ada price differentiation, dia tak ada perbezaan harga. Sebab itu saya suka pasal Atomy, dia tak ada perbezaan harga. Kalau dia ada perbezaan harga, saya tak suka dah. Pasal kalau ada perbezaan harga, tentu perbezaan harga ni dia perlu kita buat sesuatu. Dia perlu buat kita buat apa? Buat penghantaran, kita perlu buat penjualan, sebab tu dia ada perbezaan harga. Betul tak? Bila kita cerita, bila orang tak suka, kita panggil, jangan kita cakap saja, bagi dia cakap. Okey, cerita sedikit apa yang you tak suka. Apa yang you tak suka, you cerita sikit. Tentang apa yang you tak suka. Bila dia dah cerita apa yang dia tak suka, you beritahu dia, saya setuju. Saya pun mempunyai pemikiran yang sama dengan you sewaktu dulu. Tapi bila saya dah memahami tentang Atomy, kebaikan Atomy ni, saya terangkan pada mereka apakah perbezaan. Atomy mengeluarkan negatif. Tentang apa yang negatif tentang Atomy, tidak ada apa yang negatif tentang network marketing, Atomy tak ada. Dan mereka dah mulai yakin dan mereka akan memahami. Okey, semoga itu boleh membantu, Fana. Okey, Sifu, terima kasih. Nampak jawapan yang memang cukup positif. Orang yang tak suka pun dia dengar, oi betul juga noh. Dia start main. Bila dia start main, kita bagilah apa yang dia nak. Okey. Dan saya rasa ini soalan terakhir lah, Sifu. Ya, terakhir ya. Buat happy birthday dekat kita punya PC Wong. PC Wong ya. Daripada Tan Ashadia, ni kita punya guru besar tanya. Guru Okay. besar. Apakah Sifu punya Sarah, boleh Sifu share sikit tak betapa bestnya status Sifu sekarang sebagai seorang Star Master? Ya, sebenarnya kebanggaan bukan Star Master. Kebanggaan saya ialah saya boleh membantu ramai orang mencapai Sales Master. Lebih kurang 40 lebih orang. Ini adalah kebanggaan yang tak boleh saya luahkan dengan menggunakan perkataan. Kedua, kebanggaan orang, kita ada 13 orang jadi Diamond Master dalam tempoh 2 minggu tersebut. Ini adalah satu pencapaian yang tidak pernah tak tahu macam mana kita nak hargai. Itu pencapaian yang boleh dikatakan terlampau seronok bagi diri saya. Dan kita bentuk 4 Shanrus Master yang boleh membimbing, bantu saya mengembangkan rangkaian kita ni. Ini adalah sesuatu pencapaian atau penghargaan yang di mana duit tak boleh beli. Kita tak boleh beli. Bukan sesuatu yang pencapaian pada diri saya saja. Itu pencapaian berkumpulan. Membuat diri saya rasa ini adalah sesuatu yang berbaloi untuk saya teruskan usaha saya membantu anda semua berjaya. Terima kasih. Okey, terima kasih Sifu. Dia seperti buah anggur lah. Kita angkat tangkal yang atas sekali, banyak buah anggur akan naik bersama-sama. Itu konsep dalam Atomy. Terima kasih Sifu. Terima kasih kerana bagi penerangan yang sejelas-jelasnya hari ini. Jangan lupa ada minggu-minggu yang berikutnya
bawa lagi ramai rakan-rakan anda untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang tak dapat kat tempat lain. Sains kejayaan, mungkin lepas ni sejarah kejayaan, matematik kejayaan, semua sudah berada di tangan Sifu yang beliau nak sangat sampaikan kepada kita semua. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan ribuan terima kasih seramai 62 orang yang berada di dalam sini yang masih setia bersama-sama dengan kita. Terima kasih semua. Anda adalah inspirasi kejayaan tim Synergy. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya program pada pagi ini, kita nak minta Yam ada sedikit kita nak raikan happy birthday kepada kita punya sales master PC Wong. Dipersilakan Yam.